Seperti biasa sebelum bermula, saya nak ambil dulu kolostrum ni. Seperti biasa, tuan-tuan sebelum tidur amalkan pengambilan susu kolostrum. Mudah-mudahan sebab susu ni boleh membuatkan kita kekal sihat, insya-Allah. Selain daripada kalau kita sihat, sudah pasti banyak aktiviti yang kita boleh lakukan. Aktiviti pekerjaan kita, aktiviti kita bersama keluarga, aktiviti ibadah kita mungkin lebih sempurna sekiranya kita berada dalam kondisi yang sihat. Dan sebaliknya, sekiranya kita berada dalam kondisi yang tidak sihat, sudah pasti banyak aktiviti kita yang terbatas. Sudah pasti mentaliti kita juga akan down dan badan kita akan lemah dan sebagainya. Itu membuatkan kita kurang bersemangat dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli. Alhamdulillah, syukur. Sekali lagi saya panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi memberi kita ruang, memberi kita peluang pada hari ini untuk sama-sama berkongsi sedikit ilmu, sama-sama kita belajar. Kerana saya pun dalam proses belajar. Dalam proses belajar untuk kita terus bagaimana yang kita nak berjaya, bagaimana orang-orang yang telah berjaya di TDC. InsyaAllah, kalau kita, yang penting kita kena ada kefahaman, yang penting kita kena ada kesungguhan, yang penting kita kena ada matlamat apa sebenarnya yang kita nak. Saya Hasri bin Ariji, di mana yang diperkenalkan Cik Asri tadi. Saya juga orang baru, saya tak ada pengalaman langsung di dalam network marketing, tetapi apa yang saya nak kongsikan di sini, kita kena tahu, kita kena faham dari segi konsep niagaannya, bagaimana untuk kita memperoleh pendapatan, bagaimana kita nak bermula, dan bagaimana kita punya strategi atau bagaimana kita punya perancangan untuk kita melakukan tindakan untuk kita terus menjalankan perniagaan di TDC. Ramai orang di luar sana yang telah berjaya di TDC, mereka mempunyai strategi mereka masing-masing, mereka mempunyai cara mereka masing-masing macam mana dia membentuk rangkaian dia. InsyaAllah, sekiranya rezeki kita dan kita faham, kita tahu, Allah kata itu rezeki kita, insyaAllah kita pun boleh berjaya. InsyaAllah, RH Network berani berkongsi peluang. Kami di sini membawakan peluang, di mana peluang ikhtiar sihat melalui produk yang disediakan oleh TDC, Siti Joy. Ramai telah membuktikan, ramai pengalaman pengguna telah mendapat manfaatnya. Kemudian kita berkongsi peluang. Selain daripada peluang kesihatan, kita berkongsi peluang boleh menjana pendapatan. Di mana dalam keadaan sekarang kita tahu, kita dalam keadaan COVID sekarang ni, ramai orang yang hilang pendapatan, ramai orang yang hilang pekerjaan. Di sini peluang kita untuk membantu rakan-rakan kita di luar sana, mengajak mereka untuk sama-sama selain daripada ikhtiar sihat dan sama-sama kita boleh menjana pendapatan, insyaAllah. Seperti kita kata, bila kita nak berjaya di dalam satu bidang yang kita lakukan, apatah lagi di TDC, kita mesti lihat bukan saja dari pergi syarikat, kita mesti lihat dari segi pencapaian. Adakah orang yang telah berjaya mencapai apa yang dikatakan melalui plan pemasaran tadi, berjaya meraih pendapatan? Kita tengok, sekiranya orang itu dah berjaya, maknanya di sini TDC membuktikan bahawa plan pemasarannya boleh dicapai. Ramai orang yang telah membuktikannya, insyaAllah. Kita tengok visi company mewujudkan kehidupan seharian yang lebih baik dan lebih bebas untuk orang ramai. Misi juga mengutamakan integriti, beroperasi secara jemaah, meningkatkan nilai pribadi, memangkin kebolehsanaan pribadi, memperjuangkan pencapaian yang lebih baik. Maknanya kat sini kita berubah daripada satu tahap naik ke satu tahap yang lebih baik. Tak kisah apa pun sebenarnya yang kita lakukan, kita kena ada perubahan, kita kena ada pencapaian yang lebih baik dari semasa ke semasa, insyaAllah. Kemudian kita tengok dari segi pencapaian company, ini penting. Kerana apa yang nak ceritakan di sini, selain daripada apa yang kita nak ceritakan, selain daripada orang yang mendapat pendapatan, bonus dan sebagainya, kita kena ambil tahu dulu, serba sedikit kita kena tahu berkenaan dengan syarikat. Adakah syarikat ni telah membuktikan apa melalui jualan produk, apa yang telah terhasil, apa yang telah didapat oleh pengedar-pengedarnya. Kalau kita tengok pada tahun 2020, dia telah mendapat award
top 10 faster moving company SME. Kemudian kita lihat ada 100,000 personal sale, 7 dealer telah berjaya. Kemudian kita tengok 60 ID dealer berjaya mencapai 10,000 personal sale. Kemudian kita tengok juga 115 ID dealer berjaya mendapat 1,000 poin kiri dan 1,000 poin kanan. Di sini menunjukkan kita faham apabila dah menjadi ahli TDC, kita tahu bila ada je 1,000 poin kiri dan 1,000 poin kanan bermakna pendapatannya sangat besar. Kerana apa yang kita faham melalui tim bonus, 167 poin kiri dan 167 poin kanan, ia menyumbang kepada 5,000 pendapatan sehari. Bayangkan kalau 1,000 poin kiri dan 1,000 poin kanan. Kemudian dari segi pencapaian ranking, kita lihat sudah ada 1,050 Platinum Director dan 70 Ruby Director. Mungkin tuan-tuan di sini salah seorang daripada Platinum Director ataupun Ruby Director. Mungkin selepas ni akan muncul lagi Diamond Director. Tak mustahil sekiranya sudah ada Ruby Director, sudah pasti ada Diamond Director yang menunggu. Kerana kita faham syarat-syaratnya untuk naik ranking adalah kita mewujudkan, kita membina rangkaian kita dengan bila dia mencapai suatu ranking, sudah pasti kita yang bantu kita mencapai. Ini yang paling penting sekali kita tengok. 60,617,844 total daily bonus yang dibayar oleh TDC kepada pengedar. Satu jumlah yang sangat besar, 60 juta dalam masa setahun. Dan kita tengok yang ini penting juga. Kita tengok 49.57% sale company datangnya daripada repeat order sale. Dekat sini menunjukkan berapa produk ni memang ada permintaan. Maknanya produk ni memang berkualiti dan bagus. Kerana ada permintaan, ada repeat sale. Kerana sesuatu produk yang mungkin tiada kualiti atau tiada kesan, sudah pasti repeat sale-nya kurang. Kemudian kita tengok 1.5 juta produk sudah terjual dan ini yang dikatakan impak saham akhirat 5 juta sudah di donation kepada society, insyaAllah. Fahami konsep perniagaan. Kenapa produk Street Joy tiada di pasaraya, minimarket, farmasi, kedai-kedai runcit? Kenapa produk hanya boleh didapati melalui pengedar atau master dealer yang berdaftar? Kenapa nak dapatkan harga belian yang rendah, kena mendaftar sebagai ahli atau pengedar? Kenapa nak dapatkan bonus, kena menaja atau rekrut ahli? Kerana TDC menjalankan perniagaan di bawah Akta Jualan Langsung ataupun kita panggil AJL. Ini yang kita kena faham. Akta Jualan Langsung. Apa dia perniagaan di bawah Akta Jualan Langsung? Selalu kita dengar bila orang cakap perniagaan networking ni, ada lesen ke? Ada lesen AJL ke? Company ni berdaftar ke? Ini yang penting. Kerana sebab itulah kita tengok kita tak boleh dapatkan produk-produk City Joy di pasaraya di mana-mana kerana dia diedarkan secara pengedar. Kemudian kita lihat perniagaan tertakluk di bawah Akta Jualan Langsung. Secara umumnya terdapat 3 jenis pelan di bawah perniagaan jualan langsung, iaitu berbilang tingkat dipanggil multi-level marketing plan, satu tingkat dipanggil single level marketing plan, dan jualan melalui pesanan pos ataupun dipanggil mail order. Semua jenis pelan perniagaan ini tertakluk kepada Akta Jualan Langsung and Skim Anti-Piramid 1993 dan peraturan jualan langsung. Ini kita kena faham. Apabila kita bercakap je mengenai MLM, sudah pasti ramai rakan-rakan kita akan menjadi sinis dan tidak berminat untuk meneruskan perbualan kerana mereka menganggap perniagaan ini adalah satu penipuan. Perniagaan ini satu sistem piramid dan perniagaan ini skim cepat kaya. Mesti ramai kadang-kadang soalan diajukan bila kita bercerita, berkongsi kepada rakan-rakan. Bila kita bercerita berkenaan kita produk yang diedarkan melalui pengedar, kita kena menaja dan sebagainya. Bila menyebut menaja je, kita bayangkan ramai orang yang katakan ini adalah sistem piramid. Ini adalah, tapi kita kena faham sebenarnya apa yang dikatakan konsep perniagaan ni. Apa itu perniagaan multi-level marketing? Multi-level marketing ataupun LLM, jika kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, yang baru maksud pemasaran berbilang peringkat. Juga dikenali network marketing, referral marketing. Ia sebenarnya adalah satu kaedah pemasaran produk melalui pengedar yang berdaftar. Ini selalu dikaitkan dengan sistem piramid dan sistem cepat kaya. Sebab dua perkara asas yang kita perlu tahu.
Kita kena jadikan panduan dalam mengenal pasti sama ada sesuatu itu skim piramid atau tidak. Ini kita kena faham. Mungkin banyak persoalan, mungkin serba sedikit ini membantu untuk menjawab pada persoalan-persoalan rakan kita yang mengatakan ini skim cepat kaya, ini sistem piramid. Sekiranya suatu perniagaan, skim itu tidak mempunyai produk niagaan yang sah dan pengguna pelabur tidak akan mendapat sebarang pulangan modal melainkan mereka berjaya mengamalkan sebilang ahli baru untuk masuk ke dalam skim tersebut. Maknanya kalau kita lihat di luar sana, banyak skim-skim yang keluar, kita hanya melabur. Duduk tak buat kerja, dapat duit. Mana ada tak berusaha dapat duit? Dekat ni itu, kebanyakannya tiada produk. Itu membezakan dia. Kita kena faham dekat sini. Berkenaan rakan-rakan kita kena nyatakan pada rakan-rakan kita apa bezanya antara skim cepat kaya, skim piramid dan multi-level marketing. Konsep bisnes MLM sebenarnya sudah tak asing lagi kat negara kita. Anda pasti pernah dengar tentang bisnes MLM atau setidak-tidaknya anda pernah kenal dengan individu yang terlibat cari aktif dan berjaya mendapatkan hasil jutaan ringgit dalam bisnes MLM. Kita tengok banyak company-company MLM di Malaysia. Kita tengok yang bertahun dah bertapak. Contoh, saya sebut contoh macam Amway, macam CNI, macam dan sebagainya lah. Saya tak nak sebut banyak-banyak dekat situ. Tapi itu adalah macam Avon. Itu antara company MLM yang pertama, yang paling lama di Malaysia. Sebut saja MLM, pasti kita terbayang. Bila kawan-kawan kita ajak aja, dia cerita kita, ni untung berganda-ganda dalam masa sehat. Pasti kita terbayang, ini sistem piramid. Pasti kita terbayang, ada gambar pegang cek besar, ada kereta besar. Itu gambaran kita. Bila kita kata ini adalah sistem, ini adalah company multi-level. Itu yang kita bayangkan. First, mesti kita gambarkan benda tu dulu. Modal nak join pun mesti ribu-ribu sampai ada yang ambil personal loan untuk berniaga MLM. Itu bukan menyelesaikan masalah, bukan menambah pendapatan. Itu makin menambah kita punya bebanan apabila kita mengambil loan. Kerana mungkin sesuatu company apabila kita nak join, kita kena perlu modal yang besar. Kebanyakan company yang bukan mengamalkan sistem multi-level yang sebenar, ia akan mengeluarkan, dia akan mengenakan bayaran yang agak tinggi kepada pendaftaran dan juga begitu juga dengan produknya. Kemudian kita tengok sistem piramid biasanya dikaitkan dengan perniagaan MLM, di mana ia dianggap negatif apabila dikatakan orang di atas upline mengambil kesempatan terhadap orang yang di bawah, iaitu downline. Ini kerana orang di atas tidak membuat apa-apa pekerjaan, tetapi hanya duduk goyang kaki dan mendapat keuntungan atas kesusahan dan usaha orang di bawah. Kita tengok situasi itu dengan kita tengok situasi di TDC. Adakah kita boleh duduk goyang kaki dengan kita melabur 330 ataupun kita melabur 2,300? Adakah dengan sekali melabur kita duduk goyang kaki kita boleh menjana pendapatan 5,000? Mustahil. Kerana kita kena faham, ini adalah konsep di sini apa yang dikatakan networking. Perlu diingat, penafsiran sistem piramid skim cepat kaya hanya terpakai untuk peniaga MLM yang tidak mengamalkan etika perniagaan yang betul dalam mengaut keuntungan, dan biasanya skim tersebut tanpa melibatkan sebarang penjualan produk atau perkhidmatan. Ianya memberikan persepsi yang buruk kepada perniagaan MLM. Oleh kerana company-company macam itulah, ia memburukkan nama company yang betul-betul mengamalkan etika yang betul di dalam MLM seperti TDC. Kerana kita ada produk, kadang-kadang kita menyertai pun kita tak tahu company itu apa, wujud ke tak wujud, kita main labur saja. Sedangkan company itu tak tahu asalnya daripada mana, entah ada di Malaysia ataupun tidak. Tapi bila kita dah buat kita dah masuk 3-4 bulan, 5 bulan kita dah ajak rakan-rakan kita, tiba-tiba company tutup. Kita pun nak menyalahkan siapa? Nak menyalahkan kawan-kawan. Kita salahkan diri kita sendiri kerana kita yang nak ikut. Multi-level marketing bagaimana dijalankan? Ialah satu bentuk perniagaan yang memerlukan pembentukan rangkaian ataupun networking untuk membolehkan ahli berdaftar dipanggil sebagai pengedar. Pengedar berkenaan akan melantik individu lain yang dipanggil downline bagi membentuk rangkaian kita. Komisen ataupun bonus atau insentif daripada syarikat
dibayar apabila pengedar berjaya membuat jualan produk ataupun tajaan. Dekat situ kita kena faham. Sebenarnya kita kena faham konsep ni sebenarnya macam mana yang dikatakan bonus kita dapat, nanti kita cerita daripada mana, bagaimana networking tu berlaku, penyusunan networking. Tumpuan utama network marketing adalah meningkatkan rangkaian pengedaran dan pangkalan pelanggan untuk menjual produk atau perkhidmatan, menjadikan pendapatan melalui latihan dan kefahaman pelan pemasaran dan info produk daripada syarikat. Itu salah satu etika yang baik, amalan daripada company yang menjalankan etika yang betul. Dia menyediakan bahan, dia menyediakan program-program untuk pengedar dia, untuk pengedar dia faham, untuk pengedar dia tahu macam mana menjadi pendapatan, macam mana produk dia bagus untuk dipasarkan. Dekat situ beza dia kita tengok. Produk MLM mestilah dibeli dengan tujuan yang sebenar, seperti produk yang benar-benar manfaat dan dibangunkan dengan dia seperti ubat-ubatan berkualiti, unik dan lain-lainnya. Justru produk MLM yang kabur kualiti dan kegunaannya tidak dibenar kerana ia hanyalah bertujuan untuk mengabdi dalam undang-undang dan hukum syariah. Ia tidak halal di sisi syariah. Justru kekuatan MLM itu ialah kepada produknya yang bermutu dan bukan kepada objektif jangka masa pendek pengumpulan dana untuk syarikat. Kita kena faham. Kalau kita tengok tadi, company punya jualan daripada repeat sale, Siti menunjukkan TDC menjalankan aktiviti MLM dengan etika yang betul. Kerana dari segi produk pun bagus kerana ada repeat ordernya. Maknanya di sini menunjukkan produknya berkualiti, produknya bagus dan daripada amalan pengguna ramai yang telah mendapat kebaikannya. Pemilihan syarikat dan produk amat penting. Produk yang ditawarkan seharusnya unik, berkualiti tinggi, memberi kesan yang baik kepada pengguna dan mempunyai potensi untuk pembelian berulang kali oleh pengedar. Itu yang dikatakan tadi. Apabila satu produk dikeluarkan oleh company multi-label marketing, dia kena ada satu produk yang sangat berkualiti, berbeza dengan produk-produk yang ada di luar pasaran sana. Dan potensi untuk pembelian semula tu paling penting. Kalau kita tengok tadi kan, saya dah cerita di mana repeat order sale menyumbang hampir 50%. Dekat sini menunjukkan berapa produknya berkualiti. InsyaAllah. Biasanya pengamal bisnes MLM memberikan janji-janji yang tak masuk akal dan keterlaluan. Kita kena faham, jika syarikat tidak menjalankan etika perniagaan MLM dengan baik dan pengedar tidak faham konsep sebenar untuk penerangan, maknanya kita tak diberi penerangan betul-betul. Walaupun etikanya betul, tapi upline kita ataupun kami tak memberi kita penerangan betul sebenarnya bagaimana konsep kita boleh menjana pendapatan. Bagaimana konsep di sini, kalau kita tengok banyak di luar menjanjikan kadang-kadang pendapatan 100,000 sebulan apabila join program ini. Boleh melancong ke mana saja tanpa perlu risau tentang duit. Pesakit kanser tahap 4 pun boleh sembuh lepas makan suplemen ini. Duduk rumah goyang kaki je tak payah lagi susah payah nak bekerja, duit akan masuk bertalu-talu. Tak ada duit dapat kalau kita tak berusaha. Pesakit kanser tu waktu company keluarkan satu memo, kita jangan terlampau overclaim. Kita bila ramai pengalaman pengguna yang mengatakan dekat situ dari segi kehasilan produk, kita menunjukkan produk ni berkualiti. Kemudian ada banyak lagi janji-janji manis dan tak masuk akal. Berjanji tak salah, persoalannya bolehkah yang pemberi janji itu buktikan bahawa ini sesuatu yang boleh dicapai? Adakah orang yang sudah mencapainya? Itu yang dikatakan ada 150,000 sebulan. Engkau boleh dapat 5,000 sehari. Engkau boleh dapat 300 sehari. Engkau boleh dapat RM50 sehari. Adakah itu janji bulan dan bintang? Atau ada orang yang telah membuktikan di TDC? InsyaAllah di TDC telah ramai yang membuktikan bahawa plan pemasaran TDC mudah untuk dicapai kalau kita faham dan kalau kita tahu apa yang sebenarnya kita kena lakukan, insyaAllah. Ini antara perbezaan antara MLM dan sistem piramid. Saya suka nak cerita benda ni. Sebelum ni kita tak pernah pun cerita lebih lanjut berkenaan benda ni. Kerana apa? Ini adalah konsep perniagaan company yang kita kena faham. Di TDC, kita tak boleh jadi Superman. Kita nak berjaya mendapat pendapatan
potensi sehingga 5,000, kita kena ada networking, kita kena ada rangkaian. Yang dikatakan networking marketing tadi tu, ini berdasarkan pengedar di mana kita perlu ada rangkaian untuk dapat pendapatan. Bukan saja dari segi jualan, dari segi rangkaian kita membantu dan kita saling membantu rangkaian kita untuk menjana pendapatan. Kita tengok kalau penjelasan strategi pemasaran, kebanyakan sistem piramid ada lebih kepada skim penipuan. Yuran pendaftaran, kalau MLM kita tengok, kemungkinan kalau ada yang yuran pendaftarannya adalah juga rendah. Begitu juga kadang-kadang ada juga MLM yang tidak mengenakan yuran pendaftaran. Maknanya bila kita nak menjadi ahli, kita nak membeli satu produk, contoh sebelum ni 330, sekarang company keluarkan satu package 120, siap menjadi ahli. Maknanya dekat situ, dulu kita jual harga 120 sekotak kan, sekarang 120 boleh menjadi ahli. Maksudnya kat situ yuran pendaftarannya kadang-kadang ada setengah company percuma, ada setengah rendah harganya. Kemudian kita tengok dari segi produk, jualan produk MLM, servis yang bernilai, harga yang berpatutan. Kemudian kita tengok kalau sistem piramid, tak ada jual produk harga yang tinggi, tak berpatutan. Beza, kita tengok perbezaan serba sedikit, kita kena tahu. Pelan pembayaran, bayaran komisen dekat pelbagai peringkat bila produk servis dijual. Apabila kita berjaya membuat penajaan baru, kita berjaya membuat jualan produk, kita dibayar bonus. Kalau kita tengok di sistem piramid, komisen dibayar bila ada penajaan baru kerana dia tak ada produk. Kita hanya perlu menaja orang baru untuk bayar bukan kerana produk, kerana mungkin sistem, mungkin macam tu. Pengesahan, kalau MLM sah diisi undang-undang kerana ia dikawal oleh Kementerian Ehwal Pengguna. Kemudian sistem piramid tidak sah di sisi undang-undang. Kemudian kita tengok sumber pendapatan syarikat, majoriti datangnya dari pengguna. Kemudian komisen pengedar, pembayaran komisen yang terat, pembayaran komisen kepada semua peringkat. Maknanya dekat sini, kalau company tu bayar semua, tak ada yang contoh kita tengok macam tim bonus, kenapa dimaksimumkan kepada 167 kiri, 167 kanan. Kenapa kalau silver dimaksimumkan, ada maksimumnya pendapatan sehingga 300 hari. Kerana kalau tiada pembayaran terhad, sudah pasti company tak boleh nak keluar semua bayaran tu. Dan lama-kelamaan, company tak lama dan company gulung tikar, tutup kerana dah tak mampu bayar bonus. Kerana semua peringkat kita bayar kan. Kemudian budaya rekrut pengedar bagi harapan yang realistik. Yang kita katakan tadi, kita bagi benda yang realistik yang boleh dicapai. Kalau pada piramid, dia lebih kepada harapan dan cepat kaya, selalunya macam tu, insyaAllah. Ini info juga sedikit berkenaan network marketing. Kita dah cerita tadi, pemasaran material, strategi di mana terdapat rangkaian pengedaran untuk menjual produk dan perkhidmatan sama ada melalui mulut atau jualan langsung. Kalau skim piramid adalah model perniagaan palsu yang mana merekrut orang dengan janji untuk berkongsi peratus-kongsi dahulu, tambah yang diakta oleh mereka. Dari segi undang-undang, MLM memang ada undang-undang, skim piramid adalah aktiviti haram. Pendekatan kita lebih kepada objektif dan skim piramid lebih kepada agresif. Fokus jualan produk dan perkhidmatan kepada pelanggan. Kalau skim piramid, dia merekrut individu baru saja kerana dia tak ada produk yang dikeluarkan. Kos pendahuluan dikenakan untuk pendaftaran bergantung pada aktiviti jualan dan rangkaian. Kalau kita tengok kos pendahuluan tinggi kalau skim piramid. Kemudian pendapatan kita bergantung kepada aktiviti itu yang dikatakan bonus. Nanti kita tengok dia bergantung kepada aktiviti, berapa aktifnya sesuatu rangkaian, berapa aktifnya sesuatu pengedar untuk dia menjana pendapatan. Kalau dia seorang-seorang memang tak dapatlah. Kalau mati label marketing ni, kita tak boleh bekerja seorang-seorang, kita tak boleh jadi Superman. Kita tengok kenapa TDC Holdings Niam Berhad. Kita ada satu produk yang patuh syariah, alternatif Ikhtiar, produk yang diiktiraf berkualiti dan terbukti berkesan melalui kajian perubatan juga pengalaman pengguna yang telah mengamalkannya. Milk that change your life. Ramai orang yang telah mendapat manfaatnya dengan mengamalkan susu kolostrum, di mana kolostrum telah terbukti hasil kajian sains kolostrum terbaik untuk menguatkan sistem imun badan kita secara tak langsung, boleh menghindarkan kita daripada penyakit. Kemudian kita tengok dari segi pelan pemasaran yang patuh syariah juga sangat unik, tidak membebankan, tidak memaksa dan mudah dicapai.
bonus dibayar harian dan terbukti ramai pengedar yang telah memperolehi tahap kehidupan yang lebih baik melalui pendapatan yang diperolehi. InsyaAllah. Ini dia kita kata tadi, antara betul ke TDC ni berdaftar, ada lesen ke yang dikatakan AJL tadi berdaftar ke? Arti biasa satu perniagaan kita kena ada pendaftaran syarikat SSM. Kemudian ini yang dikatakan lesen akta jualan langsung yang dikeluarkan oleh Kementerian Pengguna, Kementerian Pengguna Dalam Negeri, AJL ke 932348. Kita boleh cek benda tu. Sijil pendaftaran cap dagangan, kita ada sijil patuh syariah dan sijil pematuhan syariah. Kita ada bukan saja produk, dari segi pengurusan, dari segi plan juga kita patuh syariah. Di sini menunjukkan berapa yang kita katakan pemilihan company itu penting. Kita nak tengok sebelum kita melakukan sesuatu. Terima kasih. Semoga anda mendapat manfaat dan terus berjaya di dunia dan akhirat bersama berjaya di platform TDC. Saya hanya berkongsi peluang kerana saya dalam proses pembelajaran dan terus belajar dan terus belajar dan terus belajar untuk berjaya. Bukan saja di TDC, malah kehidupan kita kena menambah baik kehidupan kita menambah baik tahap pendapatan kita, keluarga kita, untuk kita terus berjaya. InsyaAllah berani untuk berjaya, ikhtiar untuk sihat, bersama berjaya di platform TDC. Saya yang baik datangnya daripada Allah, yang buruk datangnya pada saya. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang saya kongsikan serba sedikit dapat membantu saya dan membantu tuan-tuan untuk bersama kita berjaya di platform TDC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.